Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, apa khabar? Welcome back to Dr. Nas channel. Segala-galanya tentang marketing. It's all about marketing, ya. Tuan-tuan dan puan-puan, ada sahabat-sahabat bertanya kenapa saya membuat video-video sebegini. Sebenarnya alasannya begitu mudah, iaitu saya ingin menyampaikan ilmu kepada orang yang berminat tentang marketing, ya. Tidak ada tujuan lain, tidak ada niat lain. Yang penting ilmu tu dapat disampaikan, ya. Tuan-tuan dan puan, hari ini saya nak berkongsi tips yang menarik, ya, berkenaan dengan bagaimana nak buat iklan berdasarkan tahap-tahap produk. Sebab selalunya kita akan tengok syarikat-syarikat yang iklan mereka sangat berjaya, biasanya mereka mesti ada strategi, mesti ada strategi. Dan strategi tersebut biasanya sesuai dengan tahap produk mereka. Dan perkara pertama yang saya nak tuan-tuan dan puan-puan faham ialah produk ni dia mesti ada 4 peringkat. Dia melalui 4 fasa. Iaitu introductory stage, growth stage, maturity stage and declining stage. Macam kita orang hidup manusia juga, kita ada waktu kita mula baru lahir, kita membesar, kita matang dan juga kita melalui hari-hari tua kita. Jadi begitulah kaitannya dengan produk. That's why bila kita nak buat iklan, kita bukan main guna saja apa-apa iklan yang ada dapat cover semua keempat-empat tahap kitaran tersebut. Lain kitarannya, lain tahapnya, lain kaedah iklan yang kita perlu lakukan, ya. So saya nak tuan-tuan faham yang itu. Saya ulang balik semula, produk mesti ada 4 tahap, ya, daripada introductory stage permulaan, growth stage sedang membangun, sedang popular, dan kemudian maturity stage sedang matang, dan juga hingga ke akhirnya mereka akan mula down, ya, declining stage, ya. Now saya dah terangkan 4 tahap tersebut. Jadi bagaimana untuk kita gunakan iklan pula? Iklan juga ada 4 tahap. Iklan mesti ada yang berbentuk to inform, mesti ada berbentuk to persuade, to remind and to reinforce. Saya ulang, to inform, to persuade, to remind and to reinforce. Siapa kata ni? Kajian ini dilakukan oleh McDaniel, Lamb and Hare. Saya nak ceritakan macam mana kita nak gabungkan strategi pengiklanan tersebut terhadap tahap-tahap produk yang telah saya nyatakan tadi. Tahap-tahap tu dipanggil dalam bahasa Inggerisnya product life cycle, product life cycle. Kita mulakan dengan yang pertama sekali, iaitu introduction. Sebelum mula dia nak keluarkan produk tu, ya. Now, bila kita mula-mula keluarkan produk ataupun produk yang hendak kita lancarkan dalam market, ya, kaedahnya strategi advertising strategi yang patut kita gunakan ialah to inform the customers, to create awareness, to create awareness. Saya ulang balik, to inform and to create awareness. Contoh saya bagi macam ni lah. 2-3 tahun lepas, kalau tuan-tuan masih ingat, Coca-Cola nak keluarkan Diet Coke. Tapi pada masa tu ada pandangan-pandangan skeptikal lah terhadap Diet Coke itu. Ada yang kata, macam mana rasanya kalau tanpa gula? Ataupun macam mana rasanya kalau gula tu hampir-hampir tak ada? Ataupun macam mana rasanya kalau gula tu dikurangkan? Jadi pada waktu itu Coca-Cola sedar tentang pandangan-pandangan pengguna, sebab consumers ni dia banyak perception. Jadi Coca-Cola buat apa masa tu, tuan-tuan dan puan-puan? Coca-Cola buat iklan. Dalam iklan tu dia nyatakan apa? Coca-Cola tanpa gula, nak caya kenalah rasa. Nampak tak? Dia punya ayat tu catchy, kan? Coca-Cola tanpa gula, nak caya kenalah rasa. Dia tak guna pun perkataan nak percaya. Dia guna nak caya kenalah rasa. Macam slang orang-orang sekarang lah, cayalah kan. Itulah dia, Coca-Cola tanpa gula, nak caya kenalah rasa. So ayat begitu sebenarnya dia akan create awareness dan dia inform public ataupun consumers tentang, wow, Diet Coke dah masuk dalam market lah, kita mesti cuba rasa ni. Nampak tak? Dia punya to that extent sampai peringkat mereka ada bila dah aware of the existence of Coca-Cola tu, Diet Coke tu, sampai peringkat mereka kata, wah, kita mesti cuba ni. Tengok peranan iklan dekat situ.
So ingat masa dekat introduction stage, mana-mana produk pun kalau baru masuk dalam marketplace ke apa, kita gunakan iklan yang bersifat to inform. Why? Because we want to create awareness among the prospective consumers. Okay, itu nombor satu, introductory stage. Introductory, settle. Now we move on to growth stage. Ni peringkat tengah menaik lah tu. Orang dah mula kenal masa kat introduction tadi dah ada iklan kan. So bila orang dah ada kenal, kita kira pasal kita dikatakan ianya sebagai growth stage. Sebab pada waktu itulah syarikat akan membuat keuntungan. Tapi kena ingat, pada waktu itu juga syarikat akan menghadapi persaingan daripada syarikat-syarikat lain. Sebab pada waktu introductory stage tadi kita dah buat promosi to create awareness, right? To inform them. Okay, now apa strategi yang kita nak gunakan masa dekat growth stage tu? Strategi yang kita kena gunakan ialah to persuade, memujuk, and then focus on the differential advantage of your product over the competitors. Kita kena highlight benda tu. Tunjukkan apa kelebihan produk kita berbanding dengan produk pesaing-pesaing kita. Okay, so iklan tu memerlukan elemen to persuade. Ingat tadi masa introduction to inform. Masa peringkat growth stage, iklan kita kena bersifat to persuade. Contoh. Tuan-tuan, saya nak cerita satu lah. Benda ni berlaku dekat negara luar lah. Di negara kita tak boleh gunakan taktik ni sebenarnya. Sebelum saya ceritakan teknik ni, tuan-tuan perasan tak di negara kita ada iklan jenama X, jenama Y. Kenapa ada jenama X, jenama Y? Sebab negara kita tidak membenarkan periklanan yang membuat comparison dengan competitors kita secara jelas, secara nyata, ya. Tapi di luar negara, contohnya macam di Amerika, dulu ni cerita, Burger King ni sangat popular. Bila Burger King sangat popular, satu hari McDonald ni sudah potong dia punya status. Sebelum ni Burger King nombor satu lah. Tiba-tiba McDonald potong status tu, jadi McDonald pula nombor satu. So Burger King sudah sakit hati lah. Bila Burger King sudah sakit hati lah, so Burger King pun buat satu iklan besar, gigantic billboard. So orang boleh nampak dengan clear apa message yang cuba disampaikan oleh itu. Dia kata oleh Burger King tu, dia kata, why eat with a clown while you can dine in with a king? Nampak tak? Dia punya kata-kata tu, kata orang sekarang lah, kata koyak lah. Koyak you tu. Okay, koyak lah. Sentap lah rasa bila tengok iklan tu kan. Tapi sebenarnya dia cuba nak menunjukkan bahawa itulah kelebihan Burger King. Okay, kita akan dapat burger yang lebih tinggi, lebih tebal, dengan daging yang lebih tebal, dan rasa kalau diservekan tu macam king yang serve kita. Dan kita rasa bila kita makan tu kita menikmati sebagaimana raja-raja menikmati burger tersebut, ya. Tapi sebenarnya indirectly dia cuba nak membandingkan, cuba nak menyindir bahawa baiklah makan dengan raja berbanding dengan makan dengan clown ni. Itu dia. So itu iklan yang menunjukkan elemen to persuade and emphasizing on the differential advantage over the competition. Tentu kena ingat tu. Taktik yang kedua, masa dekat growth stage, iklan tu mesti berasaskan kepada, mesti ada persuasive power kat situ. Mesti ada persuasive power. Kalau kita tengok iklan tadi tu, why eat with a clown while you can dine in with a king? Dia main sentimen tu je, tapi nampak akhirnya dia mempengaruhi balik perception di kalangan pengguna-pengguna dan juga penggemar-penggemar burger di Amerika Syarikat, ya. Now, selepas kita selesai tadi growth stage, kita masuk pada stage ketiga, iaitu apa tuan-tuan dan puan? Maturity. Maksud maturity ni bila kita tengok sales kita ni dah mula mendata sahaja, dan demand terhadap produk kita pun mula mendata juga, sebab kita punya competitors pun mula menjual barang yang sama dekat growth stage tadi tu. So kadang-kadang switching cost tu berlaku. Daripada pengguna ni menggunakan produk A, tiba-tiba bertukar kepada produk B tu, switching, dipanggil kalau dalam istilah marketing dipanggil switching cost.
tetapi ada juga orang menggelarkannya sebagai brand switching, ya, daripada brand A kepada brand B. Pada waktu itulah kalau tuan-tuan nak steady dalam bilangan customers dan juga nak maintain dari segi demand produk tu, iklan tuan-tuan dan puan-puan kena ada yang bersifat to remind about your products, to remind the customers about your brand is still superior than the competitors. Okay. Dia macam ni, normal lah. Kalau kita tengok market handphone, telecommunication service provider kat Malaysia ni, kita ada Maxis, kita ada Digi, kita ada Celcom, kita ada U-Mobile dan sebagainya. Dengan population yang begitu saja, sampai satu masa nanti dia akan tepu juga. Market to become very saturated. Dah tak boleh nak expand lagi market tu. So banyak berlaku dekat produk-produk dan yang servis yang ada di Malaysia ni. Benda tu normal, tuan-tuan jangan pelik benda tu. So macam mana nak keluarkan iklan pada tahap itu? Iklan tu mestilah bersifat to remind the customers about the brand is still superior. Your brand is still superior than your competitors. Target dia apa? Targetnya naklah dapat tambahan lebih sedikit kita punya customers tu, curi balik daripada kita punya competitors dan sebagainya. Contoh macam OUM. Saya seronok dengan iklan ni. OUM nak kerja, nak belajar, nasib baik OUM ada. Iklan tu very catchy. Tapi sebenarnya dia remind the customers. Dia remind kalau orang yang lalu dekat highway tu kan, dia nampak iklan tu, dia akan ingat, iyalah, nasib baik OUM ada. Pandai betul siapa buat iklan ni. Dia punya wording tu very catchy. Nak kerja, nak belajar, nasib baik OUM ada. Saya pun mula-mula tengok iklan tu cakap, pandai siapa yang buat iklan ni, okay? Dan yang terakhir sekali, macam saya cakap tadi, di darjah produk kita, introductory, growth, maturity and turun kepada declining stage. Masa declining stage ni ialah ada banyak faktor yang menyebabkan declining stage tu. Macam mana nak identify, doktor? Kalau declining stage tu, kita tengoklah sales kita. Kalau sales kita mulai drop, ataupun ada pengaruh-pengaruh dipanggil macro environment, pengaruh-pengaruh yang kita tak dapat kontrol, uncontrollable factors daripada persekitaran makro. Contohnya changes in politics, economic, social dan teknologi, ataupun contoh sekarang kita ada COVID-19 punya pandemik kan, menyebabkan banyak isu berlaku. Contohnya macam industri udara kan. Kalau kita tengok simpati juga pada MAS, simpati juga pada AirAsia bila banyak sempadan ditutup dan sebagainya disebabkan pandemik berlaku, tak boleh nak fly, hilang customers. Tapi sebenarnya customers yang sedia ada tu masih lagi setia. Kena ingat tu. Macam juga Colgate, pengguna yang asal-asal Colgate yang original tu, original flavor tu masih ada lagi. Sebab tu kalau kita tengok Colgate yang original flavor tu, iklan dia walaupun kurang ada, tetapi produk tersebut sebenarnya masih lagi dikeluarkan untuk cater this group of customers ni, this group of people. Begitu juga macam contoh lah, saya bagi Malaysian Airlines lah. Baru-baru ni kan ialah kesian pada MAS juga pasal sales dia a bit decline. Tapi kita patut kena berbangga juga syarikat Malaysian Airlines masih still exist in the marketplace. Contoh apa tagline digunakan? Very catchy. Pada saya iklan ni sangat catchy, tapi sesuai untuk yang business yang dekat declining stage ni, iaitulah ready to take to the skies again. Nampak dia punya iklan? Iklan tu menggambarkan seorang pramugari dalam kabin, berdiri dekat tempat duduk tu, dan kemudian dia tunjuk ke atas, dia kata ready to take to the skies again. Nampak tak? So dia akan mengingatkan, menyebabkan orang akan terfikir, iyalah, dah lama tak fly lah dengan MAS ni. Nampak tak? So apa yang saya nak katakan di sini ialah, kalau tuan-tuan nak buat iklan, tuan-tuan kena faham dulu apakah tahap produk tuan-tuan dan perempuan kini berada. Adakah dia berada pada introductory, growth, maturity ataupun declining stage? Ingat, kalau dekat introductory stage, iklan tersebut kena ada sifat information, to inform. Kalau dekat growth stage, iklan tersebut mesti ada elemen persuasive, to persuade the customers. Pada dekat maturity stage, iklan tersebut mesti ada elemen of
to remind the customers about the existence of your product in the marketplace. And then masa dekat declining stage, disebabkan isu-isu tadilah, macro environmental factors ke ataupun ada faktor-faktor yang lain, contohnya macam politik, ekonomi, sosial dan teknologi yang saya katakan tadi, akhirnya produk tu down ataupun produk dah terlalu lama dalam marketplace. Iklan yang tuan-tuan kena gunakan ialah iklan yang bersifat to reinforce that the product is still reliable. Okey tuan-tuan, itu saja yang saya ingin nyatakan. Ingat, kalau nak buat iklan, pastikan tuan-tuan dan puan tahu dekat mana tahap produk tuan-tuan pada masa kini. Alright, sekian, kita jumpa lagi di episod akan datang. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan